Assalamualaikum Puan dan salam sejahtera. Saya mewakili kumpulan saya. Dalam kumpulan saya ada Muhammad Adam Daniel, Muhammad Idris Amar, Muhammad Kabir Qayyum dan juga Muhammad Azib. Saya Muhammad Adam Daniel akan membentangkan soalan case study, soalan pertama pasal malware. So, dekat soalan ni diminta 4. Definition malware, types of malware, impacts and prevention. So, untuk definition, malware ataupun singkatan kepada malicious software refers to any software intentionally designed to cause damage, to disrupt or gain unauthorized access to a computer system, network or device. It is typically used to steal, corrupt or manipulate data and system of various malicious purpose, including financial gain, espionage or sabotage. So maksudnya malware ni biasa orang-orang yang hack ni akan masukkan dalam device kita untuk obtain kita punya info peribadi macam info bank, IC kita untuk diorang gunakan sebagai kita untuk jadikan kita sebagai mangsa. So, untuk types of malware, kat sini saya bagi 4. First, virus. These are self-replacing program that attach themselves to legitimate software or files. So, biasanya virus ni masuk dalam device kita melalui file-file ataupun software yang kita download daripada Google. So, siapa yang contoh macam saya nak download file daripada Google, kita tak tahu yang dalam file tu dia dah sertakan virus. So bila saya download file tu, virus tu automatic masuk dalam phone saya and dia hacker tu akan dapat semua info pasal phone saya. Next, worms. Like viruses, worms are self-replicating but do not require a host file. They separate across network by exploiting vulnerabilities and often causing network congestion and system crashes. Biasa worm ni akan buat macam kita punya device tu crash lah sebab dah ada benda tu. Next, Trojan horses. These malicious program disguise themselves as legitimate software or file to trick user into downloading or executing them. So Trojan ni biasa macam file yang orang tu bagi untuk kat kita, untuk kita macam orang kata dia suruh kita download dia punya file tu. Contoh macam biasa syarikat bank orang hantar file untuk macam nak buka account. So orang tu akan tekan file yang dia bagi tu and automatically hacker tu dapat semua benda info pasal PC yang digunakan oleh bos bank, account bank tu. Next, spyware. This type of malware secretly monitors and collect data from the user system, often without their knowledge. It may track browsing habits, login credential or personal information. So spyware ni dia macam tengok kita punya benda yang kita buat dalam device kita. So dari situ dia akan nampak apa benda yang kita search, apa benda yang kita login and personal information kita lah, macam kita punya IC, maklumat bank kita semua. So next kita berak pada impact of malware. First, data loss. Malware such as ransomware or spyware can corrupt or steal sensitive information, leading to potential data loss or theft. So macam yang atas tadi, virus-virus yang tertentu akan ambil kita punya data untuk kegunaan diorang. So kita kehilangan data kita dan digunakan oleh diorang. So next, financial loss. Business and individuals may suffer direct financial loss due to theft of financial data, extortion via ransomware or loss of business operation. So financial loss ni biasa kalau macam orang tu ambil kita punya data bank, so dia boleh guna data bank kita sesuka hati. Dari situ kita punya duit hilang lah. Next, system downtime. Malicious software can cause system crashes, slowdowns or unavailability, leading to productivity losses for business and individuals. So kat sini dia bagi device kita senang crash, slow down macam slow untuk digunakan, cepat panas. Itu makna yang virus tu dah ada dalam device kita. And last, for the impact, reputation damage. For business, a successful malware attack can harm their reputation, leading to customer distrust and potential loss of clients. Kat sini biasa macam apa bos-bos yang kehilangan diorang punya customer sebabkan oleh virus-virus yang ada dalam device. So prevention ni cara untuk mengelakkan benda ni terjadi. Ada 4. First, antivirus ataupun anti-malware software. Use reliable antivirus program that offer real-time protection and regular scanning to detect and remove malware. So basically apps ni dia macam akan keep on scanning and
detect apa-apa benda yang kita download daripada Google ataupun resource-resource yang kita terima. Dia akan scan dulu benda yang kita nak download tu ataupun extract ada virus ataupun apa-apa jenis file yang mencurigakan. Next is regular updates and patches. Keep all software including operating system and application up to date to patch known vulnerabilities that malware can exploit. Yang ni dia macam kita keep update kita punya software untuk pastikan benda-benda yang kita tak nak macam virus-virus tu semua tak ada dalam kita punya device. Next, strong password and multi-factor authentication. Use strong, unique password for each account and enable multi-factor authentication to add an extra layer of security. So benda ni basically orang buat dekat bank. Bank contoh dia suruh kita masukkan password. Kita dah masukkan password yang betul. Secondary verification dia akan macam hantar kod kepada email kita ataupun nombor telefon kita untuk memastikan yang account kita tu betul-betul kita punya. Itu lebih selamat untuk mengelakkan hackers yang menghantar virus dalam device kita untuk tahu kita punya data. Next and lastly, firewalls. Install and configure firewalls to block unauthorized access to your network and monitor suspicious traffic. So firewall ni macam dia nak block apa-apa benda yang mencurigakan daripada luar untuk masuk ke dalam device kita. Dia untuk memastikan device kita keep selamat daripada benda-benda virus tu semua macam malware ni. So itu saja untuk soalan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera puan. So hari ini saya akan terangkan nombor 3 iaitu vulnerabilities in system architecture. So apa itu vulnerabilities in system architecture? So definition dia ialah vulnerabilities in system architecture refer to weakness or flaws in the design, configuration or implementation of a system or network that can be exploited by malicious actors to gain unauthorized access, disrupt operation or compromise the integrity, confidentiality or availability of data and resources. These vulnerabilities can exist in hardware, software, network protocols or even the overall system design itself. So dia ada 4 types of vulnerabilities, iaitu design flaws, software vulnerabilities, authentication and authorization weaknesses, hardware vulnerabilities. So design flaws, apa itu design flaws? Insecure defaults, system or application that come with insecure default configuration or passwords, making them easier target for exploitation. So dia punya design dia tu tak begitu bagus. So dia kerana itu dia akan dapat dia akan dapat insecure default configuration or password. Dia akan jadikan easier for target. Dia senang untuk ditarget. Software vulnerabilities, dia buffer overflow. Buffer overflow tu when a program writes more data to a buffer that it can handle. It can override adjustment memory, potentially allowing malicious code execution. So buffer overflow ni dia ialah apabila program dia write more data to a buffer daripada apa yang dia boleh handle, dia akan boleh override adjustment memory tu. Lepas tu apabila dia buat begitu, dia memberi malicious code. Malicious code tu dia akan memberi malicious code tu execute. So authentications and authorization weaknesses. Dia adalah weak or default password. Weak or default password. Use of simple or default passwords which are easily guessed or cracked by attackers. Maksudnya di sini apabila menggunakan password yang sangat mudah dan password yang sangat simple, macam kalau password tu kita letak just nama saja, nama kita saja. Lepas tu tak ada tambah apa-apa. So orang hacker tu boleh teka je password kita dan masuk begitu saja. So itu adalah authentication and authorization weaknesses. Lepas tu ada yang terakhir, hardware vulnerabilities, side channel attack. Okay, exploiting physical characteristics of hardware, for example power consumption, electromagnetic leaks, to gain unauthorized access to or extract sensitive data. So dia exploit
physical characteristic of hardware. Itu adalah hardware vulnerability, maksudnya hardware yang tak begitu bagus. Dia akan memberikan power consumption, maksudnya drain bateri lah. Okay, lepas tu electromagnetic leaks, maksudnya elektrik tu macam apa, senang dapat renjatan elektrik lah gitu. Kalau yang tak bagus lah, sebab tu adalah sidechain attacks lah. Itu dia punya types dia. Okay, seterusnya impact. Impact pula dia ada data breaches. So impact yang diberikan vulnerabilities ni adalah salah satunya data breaches, which is exploited vulnerabilities can lead to unauthorized access to sensitive data such as personal information, financial records or intellectual property. So impact dia, hacker tu boleh boleh breach kita punya data. Maksudnya dia boleh tahu data-data kita pasal kita punya personal info, kita punya nombor IC. Lepas tu dia tahu kita punya gaji, info pasal gaji kita, duit kita, dia macam itu. Lepas tu impact seterusnya financial loss. Organization may suffer direct financial loss due to fraud, thief, ransom demands or the cost associated with mitigating an attack. For example, legal fees, fines and recovery effort. So financial loss ni dia seperti biasa, dia financial loss macam kena rompak, macam fraud, thief dengan ransom tu. Itu adalah financial loss datang daripada serangan. Okay. Operational disruption. The exploited vulnerabilities can cause system crashes, data corruption or service outages, impacting business continuity and productivity. So operation disruption ni dia macam dia ganggu sistem, dia akan buatkan salah satunya macam kita punya sistem crash, kita punya data pasal kerja-kerja kita tu kadang korup, pasal kadang servis tu dia macam service outages, servis yang tak elok. So impact business continuity and productivity, dia macam kacau business punya pekerjaan itu. Reputation damage. A successful exploitation of vulnerabilities can harm an organization reputation, eroding customer trust and confidence, especially if sensitive data is compromised. So, impact yang terakhir ni pula dia akan memberikan reputation yang teruk. Macam kalau contoh satu organisasi punya tu boleh dikira macam kacau reputasi tu, macam boleh dapat teruk. Seperti macam kalau contoh kalau customer tu dia memang percaya sama company tu, lepas tu company tu sebabkan vulnerabilities ni dia terus jadi tak elok lah, macam orang tak percaya lagi lah. So macam mana nak preventkan dia? Prevention, salah satunya secure software development. Security by design. Integrate security features into the design phase of system architecture. These include principles like secure coding practice, threat modeling and regular code review. So security by design ni dia macam kita kena selalu security features, macam kita punya sistem tu kena selalu macam coding practice, macam kita kena regular code review, macam code tu kita review untuk supaya dia tak macam lari, dia macam tak senang lah nak pecah kalau kita selesai review dan kita macam tahu apa yang salah punya code kita. Lepas tu satunya access control authentication. Enforce strong authentication. Implement strong authentication methods seperti multi-factor authentication and use complex password. Macam kita kalau nak buat password tu biar password yang memang strong, macam password tu memang kukuh lah untuk kita untuk hacker-hacker lain tidak tahu kita punya password. Macam contoh kalau kita nak guna nama kita, pastikan ada macam alliance, lepas tu underscore ke, letak nombor-nombor, campur-campur kena supaya lagi kan kuat. Lepas tu yang ketiga, network security. Firewalls and intrusion destruction system, IDS. Use firewall to block unauthorized access and IDS to monitor for malicious network activity. So firewalls ni kita kena use firewalls untuk block yang macam hacker-hacker. Kita kena block macam kalau hacker nak masuk, dia pastikan ada firewall supaya dia lagi susah nak masuk sukar. Lepas tu yang terakhir, regular security audits and vulnerability scanning.
penetration testing. Regularly conduct penetration tests to identify and fix vulnerabilities before attackers can exploit them. Maksudnya kita kena regularly conduct test untuk identify, macam contoh ada vulnerabilities kan, kita buat test, lepas tu sampai kita jumpa test tu, kita fix vulnerabilities sebelum hacker boleh exploit kita punya tu, sistem. So, itu saya daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, soalan 2 akan diteruskan oleh saya, Muhammad Aziz bin Muhammad Abdul Nizam. Ransomware. Definition of ransomware. Ransomware is a type of malicious software, malware, that encrypts a victim files or locks them out of the system, then demands a ransom, typically in cryptocurrency like Bitcoin, in exchange for restoring access to the encrypted data or unlocking the system. If the ransom is not paid, the attacker may threaten to permanently delete the files or expose sensitive information. Okay, basically ransomware ni adalah salah satu daripada jenis malware lah. Di mana ransomware ni dia akan mencuri file mangsa dan akan mengunci mereka luar daripada sistem mereka. Dan kemudian pencuri atau pelaku ini akan meminta wang lah untuk mengembalikan segala data dan file yang telah dicuri. Sekiranya wang ini tidak dibayar, pencuri ataupun pelaku tersebut akan ugut untuk delete data dan file secara permanen lah ataupun expose sensitive information kepada public. Mechanism ataupun cara kerja ransomware ini. Yang pertama, infection. The ransomware enters a system often through phishing emails containing malicious attachment or links, exploit kits or malicious website. It may also spread via network vulnerability or unpatched system. Okay, so basically sebagai contoh jalan kerja ni, seperti yang kita tahulah, link ataupun email ataupun website yang disyaki mempunyai malware ni lah, di mana kalau kita tekan tu secara automatik virus tu akan masuk ke device kita dan curilah data dan segala file kita. Yang kedua, execution. Once executed, the ransomware typically encrypts file on the infected device or network, often targeting important documents, database, and system file. Some ransomware variants may also lock the user out of the entire system. Okay, kat sini kita dapat tengok apabila ransomware ni di-execute, dan ransomware ni dia akan target lah segala dokumen yang penting, database kita dan sistem file, di mana database yang mengandungi sebagai contoh maklumat bank ataupun maklumat tentang diri kita. Yang ketiga, ransom note. After encryption or locking, the ransomware displays a ransom note, which provide instruction on how to pay the ransom, usually in cryptocurrency, and demand a specific amount of money for decryption or access. The ransom note may also include a countdown timer and threats of data destruction or exposure if the ransom isn't paid by a certain deadline. Okay, kat sini di mana pelaku ini akan tinggalkan ransom note ni lah. Meninggalkan ransom note ni, dia akan memberitahu kita secara spesifik lah jumlah berapa yang kita perlu bayar dan berapa lama lagi masa yang kita ada untuk bayar. Dan yang terakhir, decryption or data loss. If the victim pays the ransom through there's no guarantee of recovery, the attacker provides a decryption key or unlock the system. If the victim refuses to pay, the attacker may either delete the encrypted file or leak the sensitive data. Sebagai contoh, kat sini kalau kita bayar pun, segala file dan data yang dicuri itu tak dijamin untuk selamat dan berjaya dipulangkan dengan selamat. Dan jika kita tidak bayar, pelaku ini akan mula bertindak agresif lah, seperti delete file tersebut ataupun menyebarkan file tersebut kepada umum. Impacts of ransomware. Yang pertama, data loss or corruption. Ransomware can cause significant data loss if files are not properly backed up. In some cases, attackers may destroy data even if the ransom is paid. Kesan kepada ransomware ni yang pertama ialah kita dapat tengok kat sini, ransomware ni tak menjamin keselamatan data kita pun kalau kita bayar. Dan yang kedua, financial loss. Victims of ransomware attacks may suffer direct financial loss from paying the ransom. Additionally, recovery costs, including system repair, restoring data from backups, and legal fees can be substantial. Kat sini kita dapat lihatlah
impact oleh ransomware ni, di mana kita akan rugi secara dari segi kewangan, di mana keselamatan fail kita tidak dijamin oleh pelaku tersebut jika kita membayar. Yang ketiga, operational disruption. Ransomware attacks can halt business operation for days, weeks or longer, depending on the scope of the attack. This lead the productivity losses, delayed project and potential loss of clients. Kat sini kita dapat lihat di mana kesan ransomware ini dia akan memberi kesan kepada operational ataupun bisnes yang secara besar-besaran lah. Dia juga bergantung kepada skop penyerangan tersebut. Jika pelaku ingin menyerang dalam skop yang besar, maknanya berkemungkinan kebanyakan data tidak dapat diselamatkan. Dan yang terakhir, reputation damage. For organization, a ransomware attack can damage their reputation, especially if customer data is compromised or if the attack is widely publicized. This can erode trust and result in the loss of business. Kat sini kita dapat lihatlah di mana dia dapat mencemarkan reputasi sesuatu syarikat. Tambahan pula di mana syarikat itu telah menjamin keselamatan data klien ataupun customer. Dengan hal ini berlaku, customer atau klien yang lain tidak akan lagi mempercayai sebuah syarikat tersebut. Prevention. Yang pertama, regular backups. Ensure that important data is regularly backed up to offline or cloud storage. Test backups periodically to ensure that they functional and can be restored quickly in the event of an attack. Okey, kat sini kita dapat lihat kita perlu backup secara regular lah ataupun dalam masa yang singkat. Kita kena memastikan data yang penting di backup setiap masa secara offline ataupun ke cloud storage. Yang kedua, use of antivirus and anti-ransomware software. Install reliable antivirus and anti-ransomware software that can detect and block ransomware attacks. This program typically offer real-time protection and behavioral detection capabilities. Kat sini kita dapat lihatlah di mana pada zaman sekarang ni terdapat banyaklah di mana banyak device yang menggunakan antivirus dan anti-ransomware software ini. Dan kita perlu lihat juga antara yang boleh dipercayai supaya kita dapat mengelak daripada serangan ransomware ini. Yang ketiga, user education and awareness. Educate users about the risk of phishing emails, malicious attachment and suspicious links. Encourage employees to avoid clicking on links or downloading attachment from unknown resources. Kat sini kita dapat lihat kita perlu mendidik atau membimbing pengguna-pengguna internet sekarang supaya tidak mudah tertipu dengan link phishing ataupun email ataupun website yang tidak dipercayai. Dan yang terakhir, do not pay the ransom. Law enforcement agencies generally advise against paying the ransom, as it encourages criminal activity and does not guarantee that the attacker will restore access. If attacked, report the incident to the authorities. Kat sini kita dapat lihatlah di mana pihak undang-undang pun tidak menggalakkan kita untuk membayar ransom ini. Di mana kata jika kita membayar, ia akan menggalakkan lagi aktiviti ini akan berlaku secara berleluasa. Dan sebaliknya pula, jika kita bayar, kita tidak dapat menjamin keselamatan fail atau data kita yang telah dicuri. Itu saja daripada saya, soalan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kabir Koyum dan saya akan menyerahkan tentang jawapan untuk bagi soalan nombor 2. Soalan nombor 2, jawapan A, manual calculation. Untuk soalan ni, kita akan meletakkan 27, 34 kuasa 8, asas 8 or IF 4 kuasa 16, asas 16. Untuk mengira, kita akan ubah 27, 34 asas 8 ni kepada nombor binary, kemudian IF 4 asas 16 kepada nombor binary. Kemudian kita akan compare untuk menentukan sama ada ianya 1 atau kosong. Untuk menentukan sama ada itu 1 atau kosong, untuk salah satu antara dua nombor ini perlu menyatakan nombor 1. Jika kedua-duanya kosong, maka jawapannya akan menjadi kosong. So, nombor pertama ialah kosong, nombor kedua adalah kosong. Nombor ketiga, kerana kedua-duanya adalah 1, so jawapannya 1. Nombor keempat, kerana nombor yang atas adalah 1 dan kosong, so kita akan letak 1. Nombor kelima juga,
26 seperti biasa. Salah satu ada 1. So jawapannya adalah 1. So jawapannya kita akan dapat 1011111100 iaitu sama dengan 5 FC dalam asas 6. Untuk kurungan ini pula kita akan ubah kedua-duanya menjadi asas 1 juga. Kemudian 10 ni kita akan ubah kepada asas 2. Yang 10 tu kita akan ubah asas 2. So untuk command not kita akan mentidakkan nombor yang menukarkan nombor yang sedia ada kepada nombor yang sebaliknya. Sebagai contoh 0 kepada 1 dan 1 kepada 0. So kerana 4 nombor di hadapan ini merupakan 0, so kita akan ubah kepada 1 dan 1 kita akan ubah kepada 0 dan 0 kita akan ubah kepada 1 dan 0 kita akan ubah kepada 1. So kita akan dapat 1111 0101. Kemudian kita akan bahagi kedua-dua nombor ini kerana terdapat slash. So kita akan bahagi. Kemudian kita akan dapat 1 asas 16. Sepatutnya ada jawapan lain tapi kami terus tukar kepada asas 16. So untuk kurungan terakhir kita akan tukar kedua-duanya kepada binary juga. Mula jawapan 200 akan dijadikan sebagai 100 0000 dan jawapan kedua FACE asas 16 kita akan tukar kepada binary 111 1010 1100 111 Kemudian untuk add pula kita akan jadikan dia sebagai tambah. Untuk add kita akan tambah 200 asas 8 tu yang telah ditukarkan kepada binary kepada FACE yang telah ditukarkan kepada binary. So kita akan dapat 111 1011 0100 1100 atau sama dengan FB 4E kod asas 16. Kemudian kita akan tambah semua kurungan yang kita akan tambah dan tolak. Kita akan selesaikanlah operasi yang di luar kurungan. Contoh darab 20. Kita akan F5FC asas 16 tolak 1 asas 16 tambah FB 4E asas 16. Kemudian darab dengan 14 asas 16 kali 20 telah ditukarkan kepada asas 16. So kita akan dapat 5FB asas 16 tambah 13A 218 cos asas 16. Kemudian jawapan akhirnya pula 13A 813 asas 16. Untuk jawapan bahagian B pula kita akan letak program. Untuk program move W hashtag add 2734 merupakan alias dan move W adalah move word. So kita akan assign dia sebagai D0. Kemudian kita akan letak move word $sign hashtag $sign 1 F4 kita akan assign kepada D1. Kemudian move B merupakan byte. Kita akan letak hashtag sign percent ni 1111010 kita akan assign kepada D2 dan move byte hashtag 10 kita akan assign dekat D3 dan move word alias 200 kita akan letak kat D4. Move word hashtag $FACE kita akan letak dekat D5. Kita akan letak byte 20 ke D6. OW merupakan or word D1 dan D0. Ini akan menentukan sama ada dia akan menukar D1 dan D0 kepada nombor yang di sebaliknya. Sebagai contoh, jika D0 kosong dan D1 ialah 1,
maka jawapannya adalah 1. Jika D0 dan D1 adalah kosong, maka jawapannya akan jadi kosong. Not B D3, kita akan menukar nombor D3. Sebagai contoh, jika D3 mempunyai nombor kosong, kosong akan ditukar kepada 1. Dan jika D3 mempunyai nombor 1, 1 akan ditukar kepada kosong. div.w D3 D2. div merupakan divide unassign. Kita akan membahagi antara D2 dan D3. Add.w D4 dan D5 merupakan addition D4 dengan D5. So kita akan tambah D4 dengan D5. Mulu .w D5 dan D6 merupakan multiplication unassign. Maksudnya kita akan darab D6 dengan D5. Sub.w D2 D0. Sub ini bermaksud bahawa subtract D2 dan D0. Maksud kita akan tolak D2 dengan D0. Add.w D0 dan D6. Ini bermaksud bahawa kita akan add merupakan addition. Maksudnya kita akan tambah D0 dengan D6. And start merupakan cara kita untuk mengakhiri kod ni lah. Ini merupakan input yang telah dimasukkan. Contoh D0, D1, D2, D3 sampailah D6. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.